buat penjarakan dengan iblis. Jangan kamu dekat. Kamu kena sentiasa ada wuduk, supaya kamu sentiasa tidak diganggu oleh iblis ataupun syaitan ini. Orang kita tak faham. Orang kita tak nampak perkara demikian. Dia biarkan diri dia diganggu oleh iblis, diganggu oleh syaitan. Dia biarkan dalam hidup dia. Bila manusia dibiar, kemuncak Allah jadikan, Allah tegur pada diri kita. Allah tegur dengan tsunami. Allah sebut pada air, kamu bergeraklah untuk menegur manusia. Biar manusia tu sedar sedikit. Allah jadikan gelombang tsunami. Mati bergelimpangan di kalangan kita dalam air yang digelombangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah sebut pada tanah, kamu bercakap dengan manusia, kamu tegur manusia, lalu Allah jadikan tanah runtuh. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur. Saat itu tiba-tiba terkeluar daripada mulutnya menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, aku akan lakukan kembali amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Lalu jawablah malaikat pada orang yang dah mati ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya bibir-bibir kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan mulai daripada saat ini kamu akan mula melalui saat barzah sampailah kamu dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, Tok Sidang dan juga ahliatan kuasa masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita menyebut kalimah Alhamdulillah di atas nikmat pilihan yang Allah pilih kita untuk datang bertamu dalam rumah Allah ini.
syukurnya kita di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah pada malam yang baik ini, kita dipilih oleh Allah untuk datang sekejap untuk duduk dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, kita akan juga dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah dipilih ataupun dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuk tugasan harian kita, banyaknya kerja kita di atas dunia ini, Allah sayang pada kita. Allah gerakkan jasad kita datang sekejap, duduk di antara maghrib dan isyak, untuk menjadikan kitanya merenung sekejap perjalanan hidup kita pada masa yang akan datang nanti. Duduk sekejap dengan tujuan untuk kita memuhasabah setakat mana kita bekalan yang kita sedang sediakan dalam hidup kita. Kerana kita yakin bahawa perjalanan hidup kita ini tidak terhenti dengan dunia saja. Kalau kita yakin terhenti dengan dunia saja, tak perlulah kita datang ke masjid dan tak perlulah kita datang duduk dalam majlis ilmu ini. Tapi oleh kerana kita yakin hidup kita ini bukan berakhir dengan dunia, depan kita ni ada lagi 3 alam yang perlu kita lalui. Alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita berada sekarang ini. Depan kita ni ada 3 lagi alam yang perlu kita sampai dan kita perlu lalui. Dipanggil alam barzah, alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat, alam mahsyar. Alam yang kita akan dibangkitkan balik. Kita akan bangun balik di padang mahsyar. Waktu mana kita bangun, kita akan sibuk tanya orang, man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangunkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Kita akan dengar satu jawapan. Allah sebut, hadza ma wa'adar rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, benar apa yang telah yang disebut oleh rasul-rasul waktu mana hidup kamu di atas dunia dahulu. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Kita akan berjalan lagi, bergerak lagi menuju kepada satu lagi alam yang disebut dengan alam sa'idun aw saqiyun, alam bahagia ataupun alam celaka, alam syurga ataupun alam neraka, na'udzubillah min zalik. Bila sebut saja syurga neraka, Allah ajar pada kita supaya kita tanam dalam pemikiran kita, kita pasak dalam jiwa kita. Allah ajar bila sebut saja syurga, khalidina fiha abada, kamu akan kekal dalam syurga sampai bila-bila. Bila Allah sebut tentang neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abada, kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas pada tersebut? Tak ada dah. Para hadirin sekalian, saya sengaja memulakan perbincangan kita ini nak suruh kita rasa syukur di atas nikmat kita diberi peluang oleh Allah untuk datang bertamu dalam rumah Allah ini. Lebih-lebih lagi lah kita rasa syukur Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan di saat mana tak ada dalam sejarah Allah sedang mematikan manusia seramai ini dalam sejarah dunia. Dengan pandemik COVID-19 ini, tuan-tuan tengok dalam jumlah kematian berapa ramai. 1.1 juta orang yang sedang bergelimpangan manusia. Kalau tuan-tuan berada di kota-kota ataupun berada di bandar-bandar ataupun berada di bandar-bandar dunia yang lain,
Tak pernah manusia hidup sekelam kabut, lebih daripada kelam kabut saat ini. Kelam kabutnya masing-masing lari. Lari jangan bagi kena COVID-19. Sampai kita tak pernah terfikir dalam hidup kita yang kita kena sembahyang berjarak sebegini. Tak pernah tuan-tuan kita terbayang dalam hidup kita masjid-masjid menjadi sunyi, Baitullahil Haram tak ada orang keliling lagi dan tawaf. Kita tak terbayang dalam hidup kita Allah uji kita dengan ujian yang sebegini dahsyat dalam hidup. Seramai lebih kurang 37 juta manusia yang kena COVID-19, yang disahkan kena yang disebut dengan COVID-19 ini sendiri. Alhamdulillah, dalam jumlah 1.1 juta manusia yang mati, dengan jumlah yang disebut dengan 37 juta manusia yang kena COVID-19 ini, nama kita tidak ada dalam jumlah tersebut. Tuan-tuan tak rasa besar ke nikmat ini? Nikmat yang Allah bagi pada kita selamat daripada ujian yang sedang melanda di kalangan kita hari ini. Anak keluarga kita tak kena, kemudian diri kita pun tak kena, orang lain semua dalam keadaan yang masing-masing menjadi cemas dan takut dalam hidup mereka. Tetapi para hadirin sekalian, kalau kita tanya takut tu takut kerana apa? Jadi kita akan tanya takut kenapa di kalangan kita ni mereka sedang ketakutan terhadap kematian. Takut kalau sekiranya kena hari ni jumlah yang 76 orang lagi yang berada di ICU. Bertambah daripada kemarin 5 orang lagi yang dimasukkan dalam ICU. ICU ni maknanya perjalanan akhir. Sama ada menentukan mati ataupun hidup. Di Malaysia kita ni, nak sebutnya, yang memerlukan bantuan pernafasan, kita sebut, diberitahu ada kita seramai lebih kurang 38 orang yang sedang bertarung nyawa nak keluarkan, sama ada Allah nak matikan dia ataupun Allah nak hidupkannya. Sampai kita boleh bayang hospital di Kota Kinabalu, kita diberitahu hampir lumpuh ward ICU mereka tersebut. Kenapa dia? Kerana di saat mana kita diserang dengan makhluk yang tak nampak pada pandangan mata kita ini. Makhluk apa dia yang jahat sangat ni? Dia panggil makhluk COVID-19 yang terlampau jahat, yang menyebabkan berlaku kematian, sehingga kan orang kita lari ketakutan terhadap kematian itu sendiri. Tuan-tuan, walaupun begitu saya nak sebut, kita ni jangan jadi macam mereka. Jangan kita nampak bahawa kita ni jadi takut dengan COVID itu sehingga kan kita tak buat apa amal soleh dalam hidup kita. Ada orang kita dia terlampau takut sampai dia tak datang masjid. Ada orang kita dia terlampau takut sangat dengan COVID sampai dia tak baca Quran. Dia terlampau takut sampai dia kerja, dia tidur dia sepanjang masa, sampai dia tak bangun tahajud malam. Ada orang kita terlampau takut sampai dia tinggal amalan yang biasa dia buat, derma setiap minggu dan sebagainya. Kerana terlampau takut dalam hidup ini, dia jadi demikian. Allah, dia jadikan makhluk COVID-19 ini satu teguran. Allah nak tegur pada kita. Setelah mana kita degil, Allah tegur berulang kali dalam hidup kita ni. Berulang kali Allah bagi tahu ada satu makhluk yang jahat. Sebelum daripada ni Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang jahat ni bahaya, kamu jangan dekat dengan dia. Makhluk apa yang jahat yang tak nampak pada pandangan mata kasar manusia, yang disebut dengan iblis ataupun syaitan. Iblis ataupun syaitan ni makhluk yang jahat. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia ni musuh yang paling nyata pada kamu. Kamu hidup atas dunia ni, kamu kena bermusuh dengan makhluk ni. Makhluk yang disebut dengan syaitan ataupun iblis. Kamu jangan dekat dengan dia. Buat penjarakan dengan iblis. Jangan kamu dekat. Kamu kena sentiasa ada wuduk, supaya kamu sentiasa
tidak diganggu oleh iblis ataupun syaitan ini. Orang kita tak faham. Orang kita tak nampak perkara demikian. Dia biarkan diri dia diganggu oleh iblis, diganggu oleh syaitan. Dia biarkan dalam hidup dia. Bila manusia dibiar, kemuncak Allah jadikan, Allah tegur pada diri kita. Allah tegur dengan tsunami. Allah sebut pada air, kamu bergeraklah untuk menegur manusia. Biar manusia tu sedar sedikit. Allah jadikan gelombang tsunami. Mati bergelimpangan di kalangan kita. Dalam air yang digelombangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah sebut pada tanah, kamu bercakap dengan manusia. Kamu tegur manusia. Lalu Allah jadikan tanah runtuh. Allah belah bumi ini. Berlaku di Palu. Sebagaimana yang berlaku di bumi Palu Indonesia. Yang jiran dengan kita. Allah kisarkan tanah pada waktu maghrib. Kemudian Allah tenggelamkan kampung di Balaruang. Dalam masa yang setengah jam saja. Dikisar bagaikan pengisar. Pengisar yang diadun itu sendiri. Selama setengah jam tanah ini berpusing. Kemudian disedut. Rumah-rumah yang masuk dalam rumah ini hancur lebur. Kemudian mati bergelimpangan manusia. Di Pitobo, di bumi Palu. Dalam masa ada waktu maghrib juga. Saat mana azan kedengaran, Allah arahkan tanah tenggelamkan rumah-rumah di kampung Pitobo tersebut. Di saat mana maghrib, lalu rumah tersebut tenggelam. Saat waktu maghrib, tidak ada sebab langsung, bunyi gempa sekali saja. Kum sekali tersebut tenggelam rumah dalam tanah sedalam 10 meter ke dalam muka bumi ini. Sekejap saja. Lalu mereka cuba untuk naik, nak menyelamatkan diri. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan air yang entah daripada mana, air sawah ataupun air yang disebut dengan air paya begitu, meranapkan dan menutup tanah kampung itu sejauh 7 km. Tenggelam rumah-rumah dalam tanah ini. Tidak ada sisa yang berbaki. Keesokan hari tanah itu menjadi kering. Kemudian tumbuh pokok yang disebut dengan pokok-pokok jagung di atas tanah-tanah itu. Seolah-olah tak pernah orang tinggal di kawasan tersebut. Sekejap je Allah bagi tahu pada tanah. Allah sebut pada api, wahai api, kamu ajar manusia. Ada makhluk jahat yang sedang mengganggu dalam hidup kamu. Kalau kamu tak jaga-jaga, lalu Allah bakarkan dan Allah jadikan dengan jerebu yang menitupi di kalangan kita. Allah jadikan demikian supaya manusia belajar ada makhluk yang jahat. Manusia tak belajar. Allah hilangkan kapal terbang negara kita. Allah jadikan kapal terbang yang tak tahu hilang ke mana. Yang berterbangan dan kemudian hilang. Allah sebut pada angin. Angin, kamu ajar manusia Malaysia supaya mereka belajar tentang ada makhluk yang jahat yang sedang mengganggu dalam hidup kamu. Demikian Allah jadikan. Sekarang Allah jadikan virus yang disebut dengan COVID-19. Satu makhluk yang tak nampak juga. Sama tak nampak. Syaitan tak nampak. Manakala COVID-19 pun tak nampak. Tiba-tiba muncul. Entah daripada mana. Datang tiba-tiba muncul. Dan di kalangan makhluk manusia. Apa yang sedang kamu lakukan, wahai penduduk Malaysia? Kamu buat dosa. Fakullan akhazna bizambi. Kamu buat dosa. Setiap benda yang berlaku dalam hidup kamu itu, kerana dosa-dosa yang kamu lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kamu yang telah kami jatuhkan hujan batu yang jatuh di atas kamu. Mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Ada di kalangan kamu yang telah kami petirkan mereka. Mati, pecah gegendang telinga. Dengan kena petir, mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan kamu yang telah kami belah bumi, lalu kami tenggelamkan mereka dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang telah kami gelombangkan air yang besar, lalu mati bergelimpangan kamu dalam air tersebut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tak buat zalim pada kamu.
walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamulah yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Tuan-tuan, saya nak sebut kita ni jangan jadi macam orang kafir yang tak beriman kepada Allah. Orang kafir dia takut dengan Covid. Dia rasa bahawa Covid ini, kena Covid saja, maka matilah mereka. Berakhirlah segala nikmat yang mereka dapat. Yang mereka rasa dunia ni merupakan syurga dalam hidup mereka. Orang Islam bukan diajar supaya takut pada Covid, jahatnya Covid saja. Tapi orang Islam diajar supaya kena nampak jahat syaitan yang jauh lebih besar daripada jahatnya yang disebut dengan Covid. Jahat Covid, kemuncak hidup, mati di kalangan kita. Kemuncak. Siapa yang kena Covid, kemuncak dia, peringkat dia akan mati. Manakala orang yang kena ganggu pada syaitan, kemuncak dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lebih jahat? Jahatnya syaitan jauh lebih besar daripada jahatnya Covid. Jahat Covid, mati saja kita. Dan kita diajar supaya kena ingat, lepas pada kita mati, kita kena hidup. Di antara benda yang kita kena rasa dalam jiwa kita, dalam hidup kita ni, jangan kita fikir tentang mengenai mati itu saja, tidak. Tapi fikirlah dalam hidup kita, macam mana nak hidup lepas pada mati. Nak hidup lepas pada mati ni, kena sentiasa kita membayangi dalam hidup kita. Sentiasa kita fikir. Saya sebut, sehari dua ni saya sebut, pernah tak terbayang dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, macam mana kita malam tamu kita di barzah? Macam mana suasana yang perlu kita lalui saat mana orang mula tinggal jenazah kita? Agak-agak di waktu mana kita dalam kubur, kita ni termasuk di kalangan orang mukmin ke? Termasuk di kalangan orang yang menyesal ke? Ataupun kita masuk dalam kubur di kalangan orang kafir? Na'udzubillah min dzalik. Ada 3 golongan ni saja yang masuk dalam kubur. Yang masuk dalam kubur ni, sekejap lagi kita ni masuk dalam 3 kelompok ni saja. Sama ada kita masuk di kalangan orang mukmin yang bila dia pergi, dia tak ada lagi perasaan untuk dia nak hidup kembali. Orang mukmin bila dia masuk dalam kubur, bila tanya oleh malaikat tanya dia, nak hidup balik? Semua orang mukmin jawab, tak nak hidup. Rasulullah cerita, bila ditanya pada orang mukmin yang masuk dalam kubur, kamu nak hidup kembali tak? Lalu orang mukmin jawab, tak nak ya Allah. Kami cukuplah perjalanan hidup. Sekali kami hidup di atas dunia. Sebagaimana kita tak nak kembali hidup dalam kandungan ibu. Hari ini tak ada seorang pun yang minta dengan Allah nak balik semula hidup dalam kandungan ibu. Demikianlah orang mukmin. Bila dia masuk dalam kubur, dia masuk saja dalam kubur, Rasulullah cerita, bila tanya oleh malaikat, nak hidup kembali tak? Tak nak. Kenapa tak nak? Mereka sudah nampak tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dijanjikan oleh Allah. Kemuncak nikmat dalam hidup, dapat syurga sampai tak nak lagi hidup kembali di atas dunia. Kemudian manakala kumpulan kedua yang masuk dalam kubur, terus masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala terus. Siapa kumpulan ini? Orang kafir. Yang disebut dalam Al-Quran Karim cerita tentang orang kafir ni, macam mana kesengsaraan dalam hidup dia lepas pada mati mereka. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran banyak. Allah cerita tentang orang kafir, bila dia masuk dalam kubur saja, tiba-tiba dia dapati semua nikmat-nikmat yang ada atas dunia, yang dimiliki atas dunia, sudah berakhir. Dan dia sudah mendapat yang disebut dengan gaung-gaung api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu mana pagi dan petang, ditunjuk tempat dia dalam neraka, dan dia dalam keadaan kesengsaraan berterusan sampailah dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu kelompok yang malam ni saya nak cerita pada tuan-tuan, yang saya nak sebut, yang disebut dalam Al-Quran, ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ini. Allah cerita ada satu kelompok manusia yang masuk dalam kubur, tiba-tiba dia nak hidup kembali. Tajuk kita yang saya diminta sebut tadi ialah di kalangan orang yang pergi tak kembali. Tapi ada orang yang nak hidup kembali, yang dicerita oleh Allah. Hatta iza jaa ahadahumul maut, ketika mana datang salah seorang di kalangan kamu kematian. Bila berlaku je kematian pada mereka sebut, masuk saja jenazah mereka dalam kubur,
tutup saja jenazah dia, dalam keadaan tutup jenazah dia dalam kubur tersebut, bunyi tanah-tanah yang turun di atas liang lahat dia. Bila dengar kedengaran tanah-tanah yang jatuh di atas tubuh badan dia tersebut, kemudian dia nampak di hujung kaki dia berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Bila orang ke bumi jenazah kita ni, sampai pagar lutut je, Rasulullah cerita, sampai pagar lutut je diri terus malaikat muka dan nakir depan kita. Di waktu mana malaikat muka dan nakir warna hitam kebiru-biruan mula berdiri di hadapan muka kita, di saat tersebut ada satu kelompok manusia yang dia sebut pada malaikat, sebelum malaikat buat apa-apa lagi disebut pada malaikat, qala rabbirji'un, malaikat bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia wahai malaikat. Tolong hidup kembali malaikat. Kalau tuan-tuan boleh dengar suara-suara daripada kubur, nescaya tuan-tuan akan dengar orang dalam kubur kata, beruntung kalian masih lagi hidup. Manakala kami minta nak hidup, tapi Allah tak benarkan kami hidup kembali. Orang dalam kubur sebut, qala rabbirji'un. Ni sebahagian disebut dalam kitabnya, daripada 100 orang yang meninggal dunia, 99 orang meminta untuk hidup kembali. Seorang saja yang tak minta. Dalam satu riwayat yang lain sebut, daripada 10,000 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia dalam kubur, seorang saja yang sebut dia tak nak hidup. 9,999 lagi nak hidup. Kenapa mereka nak hidup kembali? Kenapa mereka nak hidup kembali? Dia sebut, kalau aku boleh hidup balik, dia sebut, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Maknanya apa dia? Maknanya orang dalam kubur ni, orang Islam. Masuk dalam kubur tu orang Islam. Dia tahu amalan salih. Amalan apa yang menyebabkan mereka ni nak buat balik? Kalau mereka boleh hidup balik, mereka nak buat balik dalam hidup ni amalan. Sebelum nak sebut cerita tentang mereka ni nak hidup balik ni, Allah cerita pada diri kita, ada 3 kelompok yang minta sangat nak hidup kembali bila masuk dalam kubur. Ada 3 kelompok dalam Al-Quran Karim. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97, ni kumpulan yang pertama. Tuan-tuan jangan masuk dalam kumpulan yang pertama ni. Orang yang pertama, bila dia masuk saja dalam kubur, dia sebut nak hidup balik. Ayat yang ke-97 dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang mati dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri? Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Rupa-rupanya ramai di kalangan kita ni yang jenis demikian. Hidup dalam keadaan tak sedar dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Dia bukan buat khianat pada orang, tapi dia buat khianat pada diri sendiri. Tuan-tuan biasa tak dengar orang yang buat khianat pada diri sendiri? Ramai kan orang kita yang berlaku demikian. Macam mana dia buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia sedang buat khianat pada diri dia sendiri. Dia bukan buat khianat pada Tok Imam. Dia tak boleh sebut. Bila kedengaran azan, dia tak datang sembahyang berjemaah, dia tak boleh sebut, padan muka Tok Imam, aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut, padan muka aku kerana aku tak datang. Dia kena perasan demikian pada diri dia. Orang yang buat khianat pada diri sendiri siapa? Yang dia dah bangun dah pada saat terakhir penghujung malam, dia boleh pergi qada hajat, dia boleh tunaikan hajat dia, kemudian dia kembali tidur balik tanpa dia bangun sembahyang 2 rakaat, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bukan buat khianat pada orang, kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Kan biasa kan kita dengar suara ibu-ibu yang dia memuji anak dia, Ustaz, anak saya bagus Ustaz. Mencuri tak, menipu tak, berzina tak, minum arak tak, berjudi tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Hidup sebetak. Orang memang dia tak buat khianat pada orang, tapi dia sedang buat khianat pada diri dia sendiri. Khianat pada diri sendiri ni, orang yang kumpulan yang pertama yang menyesal, masuk dalam kubur je. Bila dia masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni?
Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya sebut banyak kali ni. Yang akhir-akhir ni saya sebut demikian. Orang Melaka ni tak sewajarnya hidup dalam keadaan tak boleh baca Quran. Orang Kesang tua lagi teruk. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Tuan-tuan jangan sampai tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Kalau tak boleh baca Quran, kamu sedang buat khianat pada diri kamu sendiri. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Oh, Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup. Tergagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Dia jawab, malaikat, aku sibuk malaikat. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, aku orang yang lemah di atas dunia dahulu malaikat. Dia sebut pada malaikat. Malaikat tanya, qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang lemah di atas dunia dahulu malaikat. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Allah tak kira Allah buat bumi itu luas untuk diri kamu. Mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Mengapa kamu tak mencari ilmu? Mengapa kamu tak pergi cari orang-orang saleh untuk kamu mendapatkan ilmu? Mengapa kamu jadi biarkan diri kamu sebegini? Kamu dah tahu dah kamu tak ada kekuatan. Mengapa kamu biarkan diri kamu dalam keadaan demikian? Nanti kamu tahu dah kamu tidak ada ilmu. Carilah orang-orang alim. Carilah tumpanglah. Datang bagi tahu pada AJK masjid. Saya di antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Mengaku je jangan malu. Bagi tahu pada AJK. AJK masjid pula umum. Hari Jumaat dia umum terus. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong daftar dengan masjid. Mana-mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar dengan masjid. Letak nama. Kemudian ketemukan di antara yang tak boleh dengan yang boleh. Sedarakan mereka. Bagaikan Rasulullah sedarakan di antara Ansar dan juga Muhajirin. Bagi tahu pada AJK, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca. AJK pula, jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Ni kumpulan yang tam. Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Mati di saat mana harta benda banyak, dia tinggal atas dunia, kemudian dia masuk dalam kubur seorang-seorang, dia terpaksa jawab terhadap harta benda yang banyak di atas dunia dahulu. Tuan-tuan jangan demikian, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi zalim pada diri sendiri. Jangan buat khianat pada diri sendiri. Kan kita baca doa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku ni sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri. Tolong ampunkan dosa aku ya Allah. Supaya bila masuk dalam kubur, malaikat jawab pada dia. Malaikat tanya pada dia, tidakkah Allah telah jadikan alam takun ardullahi wasi'ah? Tidakkah Allah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Kemudian mengapa kamu tidak berhijrah? Kamu tak cari orang alim untuk kamu tumpang ilmu daripada mereka sebut. Lalu diam dia, tak boleh jawab. Bila diam tak boleh jawab, tersebut senyap saja tak boleh jawab. Lalu malaikat sebut, faulaika ma'wahum jahannam. Bagi golongan inilah Allah telah sediakan neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka tersebut. Jangan saya nak sebut, saya nak mengayu pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan masuk kumpulan yang tamat. Jangan masuk kumpulan yang tamat, yang mati di saat mana dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Jangan demikian. Dan jangan masuk kumpulan yang kedua. Ya Allah cerita, yang masuk kumpulan yang kedua dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Allah cerita ni, falamma nasu ma zukiru bi. Ketika mana mereka mula lupa segala peringatan Allah. Ni kumpulan yang kedua. Dia orang Islam, tapi dia langgar syariat Allah. Dia buat tak reti je. Ni kumpulan yang kedua ni. Dia tak semayang, dia tak puasa,
Yang herannya, dengan dia tak semayang, lagi banyak rezeki dia. Lagi dia tak puasa, lagi sihat tubuh badan dia. Lagi dia tak keluar zakat, lagi kaya hidup dia. Lagi bermewah-mewahan pada diri dia. Allah cerita ni dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'." Kamu akan dapati ada orang yang hidup dia orang Islam, tapi dia tak peduli segala peringatan Allah ni, dia tak ambil kisah langsung dalam hidup dia. Dia biar, dia langgar terus. Dia minum arak, tak mabuk. Dia berzina, tak kena HIV. Nak sebutnya, hidup dia dalam keadaan apa dia? Buat maksiat terang-terang. Kita jadi heran dengan dia. Suruh baca Quran, tak boleh. Tapi hidup dia, bila kita suruh dia karaoke, suara dia merdu pula. Suara dia. Suruh azan, tak boleh. Suara dia tak merdu langsung. Suruh azan, tak merdu. Suruh karaoke, merdu terus. Nak sebutnya gambaran bagaimana pelik orang demikian. Yang peliknya orang begini, kadang-kadang ada orang kita ni, yang jenis, dia ni memang tak peduli langsung. Kita sebut, kita tegur pada dia. Kamu ni, lawan perintah Allah ni. Kamu tak takut mati ke? Dia kata, peduli apa engkau dengan aku? Mati sekali seorang. Dia jawab. Kita kata, yelah, mati sekali seorang. Kamu tak takut neraka ke? Kita sebut pada dia. Dia kata, aku buat amalan aku, engkau buat amalan engkau. Kita sebut pada dia, jangan begitulah. Lalu dia marah balik pada kita. Engkau jangan tegur-tegur aku. Dia sebut, engkau, kubur engkau, kubur aku. Dia jawab demikian pada kita. Kita jawab, ya, kubur engkau, kubur aku. Masalahnya bila mati nanti, kubur engkau sebelah kubur aku. Bila mati nanti, kubur engkau sebelah kubur aku, tak keberdengung aku dalam kubur. Nak sebut geram dengan orang macam ni. Ada orang yang hidup dia minum arak, dia tak mabuk. Dia berzina, dia tak kena apa-apa pun. Dia lawan syariat Allah, lawan perintah Allah, tak semayang, tapi rezeki banyak. Allah kata jangan pelik orang macam ni. Orang yang hidup dia kahwin cerai, tak tutup aurat dalam hidup dia. Tak bertudung pun, tapi jodoh ada. Kahwin cerai dia. Dalam hidup dia ada je jodoh dalam hidup dia. Kita ni puas mandi bunga, tak jumpa bunga. Nak sebutnya gambaran bagaimana peliknya orang yang macam ni. Kita pun, Allah kata kamu jangan pelik ya. Kenapa dia? Aku sengaja buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka ingin lakukan. Saat mana mereka seronok dengan maksiat tu, hatta iza farihu bima utu, sehingga dia rasa gembira sungguh dengan maksiat apa yang telah aku bagi pada mereka sebut. Tengah-tengah mereka seronok tersebut, akhaznahum baghtatan, kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa iza hum mublisun, di waktu itu dia masuk dalam kubur tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula dia sebut ada malaikat, bagilah peluang untuk hidup kembali malaikat. Dia sebut dan dia sebut ulang. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, mulut dia sebut yang kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka sebut, sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kumpulan yang kedua, tuan-tuan. Kumpulan yang ketiga, manusia yang masuk dalam kubur yang nak hidup balik ni. Saya nak cerita yang kumpulan ini, yang pergi, yang kita tahu dah, kita pergi tak akan kembali. Tiba-tiba dia nak kembali balik. Dia yang berulang kali sebut nak hidup balik. Kumpulan ketiga siapa? Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 106. Tuan-tuan boleh rujuk dalam ayat tersebut. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna. Allah cerita dalam ayat yang 103 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahai Muhammad, kumpulan ketiga yang masuk dalam kubur nanti, yang nak hidup balik ni siapa? Masuk saja letak je jenazah dia dalam kubur,
Bila letak jenazah dia dalam kubur, dia pandang kanan, dia pandang kiri, dia tengok belakang depan, atas bawah, dia pandang, tiba-tiba dapati kosong amalan menghadap depan Allah. Kosong, tuan-tuan. Dia tak semayang ke? Dia semayang, tapi semayang dia tidak diterima di sisi Allah. Dia puasa ke? Dia puasa, tapi puasa dia tidak diterima di sisi Allah. Yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah cerita bagaimana orang yang fawailul lil musallin. Allah Subhanahu Wa Taala cerita demikian. Pergi mampus kamu dengan orang yang semayang kamu tersebut. Aku tak nak langsung dengan semayang kamu. Yang semayang tu pun masuk neraka. Yang tak semayang 10 kali ganda masuk neraka. Yang semayang tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fawailun. Pergi mampus kamu dengan semayang kamu. Yang semayang, dalam hadis Rasulullah sebut kam min qa'im laisa lahu illa al-ta'ab wan nasab. Rasulullah sebut berapa ramai orang yang bangun tahajud malam, orang yang solat, dia tak dapat apa-apa daripada solat dia kecuali dapat letih dan juga penat dia daripada apa yang dilakukan dalam hidup dia. Demikian juga puasa. Ada orang yang puasa, Rasulullah sebut kam min sha'im, berapa ramai orang yang puasa, laisa lahu illa al-jum' wal 'atash. Dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan juga dahaga yang dia dapat daripada puasa dia tersebut. Siapa golongan macam ni? Yang bila masuk dalam kubur, tiba-tiba kosong amalan. Tuan-tuan, bayang kita kan, kalau kita turun kapal terbang, turun di sebuah negara kita tak pernah sampai. Katakanlah kita turun dekat Korea Utara, misalnya contoh. Turun dekat Korea Utara, kita tak reti bercakap bahasa dia. Turun, sampai di immigration tu tanya, pasport mana pasport? Kita seluk poket cari pasport. Cari pasport tak ada. Cari handphone tak ada. Cari beg duit tak ada. Agak-agak tuan-tuan nak berjawab apa dia? Turun daripada kapal terbang, depan immigration. Tiba-tiba immigration tunjuk pula, ni beg kamu ke? Ya, kita jawab. Kita pun buka beg, tengok penuh dadah dalam tersebut. Agak-agak apa yang kita nampak depan kita? Nampak muka jonam terus sebenarnya. Nampak terus muka. Bahaya ni. Kita ni hilang. Ni bukan turun di Korea Utara ni. Ni turun dalam kubur. Turun di negara barzah. Turun di alam barzah. Bila turun saja, tiba-tiba kosong amalan menghadap depan Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kenapa kosong amalan kamu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Rupa-rupanya dia sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Tak sedar kita dalam karung orang. Tak sedar kita dicantum dalam karungan kesesatan. Kita tak perasan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia sesat dalam hidup dia sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka amalan yang dia buat tu sudah diterima di sisi Allah. Cantik dah amalan dia. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Allah sebut, mereka ni golongan yang tak percaya pada ayat Allah dan tak yakin ada hari pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum. Hancur lebur amalan-amalan mereka. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Maka di akhirat nanti tidak ditimbang langsung amalan dia, sehingga kan dia dihumban terus ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, saya nak sebut bagaimana kita nak selamat dalam keadaan ini. Nak suruh selamat, jaga 3 perkara. Ayah-ayah, ibu-ibu, 3 perkara ni tolong jaga betul-betul. Saya nak minta sangat supaya kita jaga terhadap 3 perkara ini. Yang pertama, tolong jaga keyakinan hidup dengan Islam. Jangan tak percaya pada Islam, tuan-tuan. Kita orang Islam, tiba-tiba kita tak percaya pada Islam. Pelik orang kita kan. Kita orang Islam, kita ni orang Islam, tiba-tiba kita tak yakin dengan Islam. Bukti kita tak yakin kat mana? Orang kita tak yakin dengan Islam. Dia ingat ke Islam ni dalam bab sembahyang puasa je. Tak, orang kita tak percaya dengan Islam dalam bab ekonomi. Dia tak percaya pada ekonomi Islam. Dia percaya dengan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan ekonomi Islam. Padahal dia orang Islam. Bila dalam bab ekonomi, dia tak percaya ekonomi Islam. Orang kita ni pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buka akaun cara Islamik ke cara konvensional? Dia jawab, dia tanya balik, pegawai bank sebut,
Mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Kamu ni orang Islam ke kamu ni orang kafir? Pegawai bank tu dia bagi tahu. Ada 2 akaun. Satu akaun Islami, satu lagi akaun kafir. Bahasa yang mudah ni. Mana yang kamu nak? Dia tanya lagi mana yang untung. Padahal kita orang Islam kan? Kita orang Islam. Bukan kita ni orang bukan Islam. Patutnya saya terima Islam. Dalam berekonomi saya terima ekonomi Islam. Demikian dalam pendidikan. Orang kita tak percaya dengan pendidikan Islam. Orang kita tanya, tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Orang kita tanya, nak buat apa kalau semua menghafal Quran? Semua nak jadi imam ke? Kita jawab, tak, bukan begitu. Ada yang sahabat saya tanya seorang sahabat dia depan saya. Dia tanya, di Kuala Lumpur tu dia tanya, kamu tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia jawab balik, ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke? Dia sebut demikian. Gambaran negatif dia. Habis kamu hantar anak ke mana? Saya lebih percaya sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Saya tak hantar anak saya ke sekolah agama. Tak ada masa depan. Dia sebut demikian. Padahal sekolah agama Islam. Bukan agama Kristian. Bukan agama Yahudi. Agama Islam. Sekolah agama. Sekolah agama pun dia tak percaya. Sekolah yang jelas-jelas cerita tentang Islam. Tak ada masa depan, dia sebut demikian. Dia rela, padahal anak-anak kita ni kan, yang dia belajar, kita ni kan belajar. Bila habis yang kita belajar ni, habis kita masuk dalam bidang pekerjaan, kita tak guna-guna pun ilmu yang kita belajar. Tuan-tuan perasan tak? Kita banyak habis masa je belajar yang ilmu yang kita tak guna. Ilmu yang kita kena guna, kita tak belajar. Ilmu yang kita kena guna apa dia? Al-Quran. Al-Quran bila kita belajar dalam hidup kita. Al-Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu, bila kita mengajar anak-anak kita Al-Quran, memahami Al-Quran dalam hidup mereka. Bila mereka habis belajar, mereka kena guna Al-Quran. Saya dapati ramai yang datang jumpa dengan saya di Masjid Negeri Shah Alam. Ada seorang hamba Allah, dia datang bawa air, letak depan saya, ustaz, tolong baca air pada air ni sikit. Untuk siapa saya sebut? Untuk suami saya, ustaz. Kenapa untuk suami? Suami saya, dia tak pernah boleh jadi imam. Semenjak kahwin ni, dia tak pernah mengimamkan solat pada saya. Kita tanya, suami Datin nak jadi imam ke pula? Kita tanya demikian. Tak, saya nak suruh jadi imam dalam rumah tangga je, disebut. Imam dalam rumah tangga je. Tak pernah ke? Tak pernah, ustaz. Kenapa? Bacaan Fatihah dia tak betul. Bacaan Fatihah dia tak betul. Lepas tu dia tak berani. Datin tak pernah ke pujuk dia supaya dia jadi imam. Berpuluh-puluh kali pujuk ustaz. Pujuk. Lama-lama dia sebut pada saya, engkau sajalah jadi imam. Dia sebut. Dia suruh saya jadi imam pula. Dia sebut. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran orang kita tak betul Fatihah. Orang kita ni cuba cek Fatihah masing-masing. Tuan-tuan duduk je baca Fatihah. Nak tahu betul ke tak betul? Ramai mana orang kita tak betul Fatihah? Bacaan Fatihah tak betul. Semayang macam mana? Rukun qauli pun tak betul dah. Allah terima ke? Kalau rukun qauli kita tak betul dah. Rukun qauli, bukan rukun fi'li lagi. Rukun qauli. Baca Fatihah tak betul, tahiyat pun tak betul. Tu tak kira dengan rukun qalbi lagi. Kalau dia ambil rukun qalbi, jenuhlah salat kita. Nak gambarkan tentang bagaimana kita tak yakin hidup dengan Islam. Hidup ni jangan bergoyang dengan Islam. Jangan cari selain daripada Islam. Wa man yabtaghir al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia di atas dunia ini, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang kosong amalan bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kita rosak. Akidah rosak ni bahaya dalam hidup. Dia menjadikan kosong pahala-pahala yang patut kita dapat, tiba-tiba dia tidak diterima di sisi Allah. Kenapa dia? Keyakinan kita hilang terhadap Islam. Orang kita pergi yakin dengan siapa? Orang kita pergi yakin dengan liberal. Orang kita pergi yakin dengan nasionalis. Orang kita pergi yakin dengan pahaman-pahaman nasionalis, pahaman pragmatis, ism.
yang sedang masuk dan merosakkan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Saya nak pesan ya, jangan ada seorang pun di kalangan kita percaya dengan nasionalis, liberalis, pragmatis, pluralis. Semua izam-izam ni semua menghancur dan menipukan kita pada masa yang akan datang. Jangan terima. Kalau tuan-tuan terima pahaman ini masuk, habis Islam yang telah kita bangunkan dalam kehidupan kita. Keyakinan hidup hanyalah dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biar diri kamu mati. Saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim dalam hidup kamu. Itu amalan yang pertama yang kena jaga. Yang kedua tolong jaga amal ibadah kita pada Allah. Jaga amal ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat dalam hidup kita ni jamaah sekalian? Jaga ibadah solat. Solat kena jaga. Jangan solat bermusim, jangan. Musim raya baru nampak muka. Jangan solat bermusim pada hari Jumaat saja semayang. Ada orang kita demikian. Hari lain tak semayang, hari Jumaat jadi semayang. Ada orang kita ni semayang sekali sehari. Sekali je sehari. Bukan demikianlah. Solat ni 5 waktu setiap hari. Asal 50 waktu. Tapi diminta kurang, diminta oleh Rasulullah dalam Isra' Mi'raj menjadi 5. Bila jadi 5 tu Nabi Musa tegur lagi Rasulullah. 5 ni pun umat kamu tak akan buat. Rasulullah kata, kalau minta lagi jadi kosong terus. Rasulullah sebut demikian dalam Isra' Mi'raj Rasulullah. Rasulullah bimbang, tak ada langsung solat. Padahal solat ni hubungan kita dengan Allah. Dijaga solat, maknanya kamu jaga hubungan dengan Allah. Bila kamu tak jaga solat, maknanya kamu tak jaga hubungan kamu dengan Allah. Kamu ingat kamu dapat syurga ke? Bila kamu tak jaga hubungan dengan Allah. Bila kita boleh jaga solat, maknanya 5 kali sehari kita berhubung dengan Allah. Kita jaga ni. Jangan rosakkan. Sebagaimana kita kan tak nak rosak hubungan dengan pembesar-pembesar. Kita tak nak rosak hubungan dengan jiran-jiran. Kita tak nak rosak hubungan dengan mak dan ayah kita. Demikian juga jangan rosakkan hubungan kamu dengan Allah. Rosak hubungan dengan Allah bila kamu tak salat. Bila kamu tinggal salat, kamu rosak hubungan kamu dengan Allah. Yang menyebabkan kemarahan Allah besar pada kamu. Kerana salat ni asas dalam beragama. As-salatu imaduddin. Salat ni asas dalam beragama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang jaga salat, maka dia menegakkan agama dalam tuaran dia. Waman hadamah waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tinggal salat, dia telah menghancurkan agama. Tu yang datang Covid pada kamu tu. Datang Covid dalam hidup kita ni, punca orang kita ramai tinggal salat. Kalau kita ni jaga hubungan kita dengan Allah, mungkin Allah akan selamatkan kita. Allah akan jaga pada diri kita. Kerana kamu jaga Allah. Allah sebut, ihfazillah yahfazka. Rasulullah ajar pada kita. Allah ajar melalui Rasulullah. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bagaimana sekarang kita? Allah jaga ke kita? Tak. Allah tak jaga kita. Punca apa? Punca kita tinggal salat. Orang kita tinggal salat. Saya nak seru penduduk Malaysia, bukan orang kesang tua je. Saya nak sebut seluruh penduduk Malaysia ni, kalian kena bangun salat. Kalau kalian biarkan salat ini ditinggalkan berterusan, pemimpin-pemimpin tak bagi tahu pada rakyat, jaga salat, jaga salat. Pemimpin sibuk nak suruh jaga penjarakan saja. Pemimpin sebut nak suruh jaga tolong bayar cukai saja, misal contoh. Tapi solat tak suruh jaga. Solat kita tak suruh jaga, maka kita habis hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin tu maksudnya siapa? Ayah menjadi pemimpin dalam keluarga. Kemudian ketua tok sidang menjadi ketua dalam kampung dia. Dan akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang jadi apa dia? Yang jadi yang berhormat, tolong bagi tahu pada penduduk bawahan dia. Yang ketua, pegawai syarak dan sebagainya, semua bagi tahu, jaga solat, jaga solat. Solat menjadi asas dalam kehidupan kita. Solat yang macam mana kena jaga? Yang pertama solat fardu. Solat fardu. Bila sampai usia 40 tahun, jaga solat berjemaah. Solat berjemaah usia 40 tahun. Tak ada lagi kelonggaran bagi orang yang umur 40 tahun untuk bagi mereka ni tak datang sembahyang berjemaah. Datang sembahyang berjemaah. Wahai pemuda-pemuda yang usia dia 40 tahun. 40 tahun ni bukan beginning of life, tidak. Dia bukan permulaan untuk kehidupan, tetapi permulaan untuk kematian.
Siapa yang usia 40 tahun, dia kena ingat, dia sudah habis dah masa hidup dia dengan dunia. Masa dia sebelah kaki dia lagi untuk akhirat. Sampai umur 60 tahun, umur confirm mati. Siapa yang sampai dah usia 60 tahun, jangan tinggal tahajud malam. Bangun tahajud malam. Tahajud malam, tiap-tiap malam kena bangun. Saya cadangkan masjid yang ada ni, boleh kata tiap-tiap pagi Jumaat buat tahajud malam. Bangun tiap-tiap pagi Jumaat buat program tahajud. Buat program tahajud. Masjid-masjid di Melaka ni, pagi Jumaat je buat program tahajud di masjid. Manfaatkan usia yang 60 tahun tersebut untuk persiapan menghadap di hadapan Allah SWT. Umur 60 tahun tak masuk pejabat dah pun. Umur 60 tahun mana masuk pejabat? Kalau pergi pejabat pun orang halau balik dah. Balik orang sebut demikian. Nak sebutnya usia 60 tahun. Usia 60 tahun ni masa apa dia? Masa emas untuk kita bersiap menghadap di hadapan Allah. Mula kita buat checklist. Jangan sibuk. Orang tanya, sekarang buat kerja apa? Dia jawab, kerja RTM. Dia sebut demikian. RTM, kerja apa RTM? Rehat tunggu mati. Dia sebut demikian. Jangan jawab demikian. Jawab, saya sekarang sedang bersiap untuk menyiapkan diri saya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 60 tahun, menyiapkan diri untuk masuk dalam syurga Allah. Jangan lupa doakan saya. Jangan lupa doa sesama kita, agar kita dapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sekejap lagi kalian akan rasakan. Ayah-ayah akan rasa, ibu-ibu akan rasa sebentar je lagi. Masa senipis kulit bawang. Rasulullah sebut senipis kulit bawang. Umur di saat mana usia 60 tahun ni, jangan panjang lagi angan-angan terhadap dunia. Jangan sibuk nak jadi Perdana Menteri lagi. Umur 60 tahun dah dalam hidup kita. 60 tahun dah pada masa kita. Bagi peluang pada orang lain yang sedang hidup di atas dunia ini, yang sedang muda dalam keadaan membangunkan negara. Manakala dalam usia kita, fokuskan terhadap kematian. Masa kita dengan apa dia? Salat berjemaah. Salat berjemaah kat mana? Yang diajar. Kalau tak sempat juga, 2 waktu ni jangan tinggal. Salat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. 2 waktu ni jaga betul-betul. Salat subuh berjemaah dan isyak berjemaah dalam hidup kita. Rasulullah sebut itu tanda kamu mukmin. Kerana 2 waktu ini orang munafik menjadi sukar untuk mereka jaga salat pada 2 waktu ini sendiri. Orang munafik dia payah nak jaga salat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Para hadirin sekalian, kalau para hadirin sekalian nak tahu kita ni mukmin ke munafik, tengok salat subuh kita tu lah. Kalau kita boleh jaga salat subuh berjemaah, tanda kita mukmin. Kalau kita tak boleh jaga salat subuh berjemaah, tanda kita munafik. Tak payah tengok orang lain, tak payah pandang orang lain. Jangan pula kita sebut pada kawan-kawan kita, aku tengok engkau tak datang bagi tadi kan, munafik dah tu kita sebut. Jangan sebut demikian. Sebut ada diri kita dulu. Kita ni ada tak tanda-tanda demikian? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu sukar sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Suami ibu-ibu tu munafik. Tapi jangan sebut ada suami masing-masing lagi malam ni. Jangan sebut. Jangan balik nanti sebut ada suami kita. Abang dengar tak ceramah tadi? Abang memang confirm munafik bang. Jangan sebut demikian. Makan penampur tawa kita tak negara. Jangan sebut lagi. Pagi esok, tugas ibu-ibu membangunkan pasangan hidup masing-masing. Kejut suami. Bang bangun bang. Abang subuh abang pergi sembahyang subuh berjemaah. Masjid Kesang tu, masjid ni besar. Masjid As-Salam ni besar. Abang datanglah abang. Biar abang di antara nama-nama yang tercatat di dinding-dinding masjid. Dia sebut demikian. Mereka tulis ni. Di dinding-dinding ni ada nama-nama mereka yang sentiasa jaga masjid. Kita jangan risau. Saat mana kita tiada nanti, tiang-tiang ni akan menangis. Waktu mana tiada lagi kedengaran suara-suara kita yang datang dan sujud di masjid di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua tahu ni jadi saksi depan kita di akhirat nanti. Nak gambarkan pada kita, isteri kita ni pujuk. Isteri ni kerja dia pujuk. Pujuk je suami. Abang pergi abang. Kita kahwin bukan sehari dua bang. Kita dah kahwin dah berpuluh tahun abang. Saya tahu abang susahkan nak pergi sembahyang subuh. Kalau perlu saya teman. Sebab ada suami kita. Pujuk suami kita. Suami kita ni tarik kain semut, tutup kepala misal contoh. Kita buka kain semut tu perlahan-perlahan.
bisik dekat telinga dia. Ma rabbuka, kita sebut. Sebut ma rabbuka tu bangun terus tak kena gaya. Ajar dan didik sampai kita berdoa pada Allah, ya Allah, senangkanlah suami aku mentaati perintah kamu, ya Allah. Menangis teresak-esak di hujung kepala. Lama-lama suami ni akan bangun. Suami ni akan bangun. Dia akan jadi, dia akan sebut, beruntung aku ada isteri yang sebegini rupa, yang sentiasa mengingatkan aku pada akhirat Allah. Ni suami, kalian mesti berbangga mendapat isteri yang sedemikian rupa. Bangga kita, isteri kita yang sentiasa mengingatkan kita pada akhirat Allah. Ni nak sebutnya gambaran apa dia? Isteri yang baik. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar di pagi hari. Isteri jangan kejut suami dengan bahasa yang kasar. Kejut suami dengan bahasa yang kasar, nanti dia semakin melawan kita, mengeras hati dia. Orang lelaki ni tak boleh. Pagi-pagi jangan guna bahasa yang kasar. Kejut suami, bangun bang, pergi semayang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Sebut macam tu, memang kita ni semakin terjauh ni panggil. Jangan guna bahasa yang lemah lembut. Dalam kita menggunakan bahasa tu, guna bahasa yang lemah lembut dengan suami kalian. Bila kita guna bahasa lemah lembut, dia akan jaga salat berjemaah. Dalam masa yang sama jaga apa dia? Baca Quran. Yang kedua, tolong baca Quran. Saya sebut awal-awal tadi, dalam diri kita ni, jangan tak boleh baca Quran. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dah boleh baca Quran, tolonglah di usia kalian 60 tahun, khatamkan Quran itu. Tanda kita bersedia sungguh, 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam Al-Quran Karim. Itu tanda kita bersedia sungguh. Jangan malas. Jangan sampai tak baca Al-Quran. Baca Quran. Ni Quran tak baca, TikTok baca dia panggil. Tiap-tiap hari main di TikTok boleh. Kemudian main apa dia? Main Instagram boleh. Baca Facebook boleh. Baca Quran tak boleh. Jangan jadi demikian pada diri kita. Rajinkan pada kita dengan Al-Quran Karim. Al-Quran. Yang ketiga, yang besar juga saya nak sebut. Tolong alihkan semua aset-aset yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Sekarang peluang hidup kan, Allah bagi peluang kita hidup. Harta ada tak ada? Ada harta. Masing-masing ada harta kan? Ada harta. Harta ni jangan simpan dekat dunia. Tolong alihkan ke akhirat. Sekarang kerja kita mengalihkan harta kita. Tiap-tiap hari alih harta kita. Jangan simpan untuk dunia. Sedekah kita setiap hari RM100, RM100, RM100. Kita sedang alih harta kita untuk ke akhirat Allah. Tiap-tiap hari. Jangan simpan. Ramai dah orang kita dia simpan untuk dunia. Dia tertinggal. Dia tertinggal di dunia. Dia masuk dalam kubur seorang-seorang. Menyesal tak sudah dalam hidup dia. Jangan tuan-tuan. Orang kita ni pandai cari harta. Cari harta pandai. Tapi mengalih harta tak pandai. Nak alihkan aset dia. Jangan demikian. Cari harta, orang tanya, cari harta ni untuk apa? Untuk hari tua Ustaz. Siapa yang ajar? KL beli SP Ustaz. KL beli SP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Tak betul langsung kita sebut. Simpanan bukan untuk hari tua. Simpanan untuk ke syurga. Harta benda kita ni mesti melayakkan kita ke syurga. Macam mana? Infak. Macam mana? Sedekah. Macam mana? Wakaf. Macam mana? Hibah. Dalam hidup kita dah fokus dah pada diri kita. Bagi tahu ada anak kita, panggil anak-anak kita. Panggil anak kita balik. Abah dah umur 60 tahun. Mak kamu pun 60 tahun. Dua-dua dah 60 lebih dah. Masa kematian semakin menghampiri kami. Kita sebut pada anak-anak kita. Tanah Abah ada 5 ekar, 6 ekar ni. Ambil sekar seorang, kita sebut. Sekar seorang tanah ni. Jangan berkelahi. Bila Abah dah meninggal dunia, Abah haramkan kamu berkelahi sesama adik-beradik. Jangan tak tegur siapa dengan adik-beradik. Jangan berebut harta. Jangan berebut harta. Sebut pada anak-anak kita awal-awal lagi. Kalau kamu berkelahi nanti, terseksa Abah dalam kubur. Abah dalam kubur nanti, Abi dalam kubur nanti, terseksa nanti. Jangan seorang pun berkelahi. Jangan tak tegur siapa adik-beradik. Ni berebut harta sampai tak tegur siapa. Tersebut pada anak-anak kita. Manakala rumah ni, tapak rumah ni milik Abah dan milik Umi kamu. Ni milik Abi dan Umi. Kamu jangan ambil rumah ni. Abah, Abi dan Umi nak bawa ke akhirat Allah. Macam mana cara? Datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Rumah saya tu
kenderaan saya tu, kereta saya tu, kalau saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, menjadi milik masjid. Saya wakafkan pada masjid. Sebab ada masjid, saya wakafkan pada masjid. Untuk apa? Untuk kegunaan kerja-kerja agama yang banyak. Manakala kita mati masuk dalam kubur, kita berjumpa balik rumah kita. Rumah kita yang kita wakaf tu, masuk hari pertama kita dalam kubur tu, berjumpa dah rumah kita. Lapang dah kubur kita. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak sebab berjumpa ke tak berjumpa? Nak gambarkan pada kita. Kerana dia sudah menjadi milik masjid. Masjid pula ambil rumah tersebut, istihar pada ahli qaryah. Hari Jumaat istihar. Kita ada rumah wakaf. Yang masjid nak jual rumah tersebut. Masjid nak duit saja. Masjid nak duit saja. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ambil duit tersebut. Harga rumah tu 400,000. Jual sebanyak mana? 300,000 tersebut. Kami jual 300,000. 100,000 lagi tu, harga siapa yang beli, dia kena datang sembahyang berjemaah di masjid. Kemudian, bila dia meninggal dunia, dia wakaf balik ke masjid. Akhirnya, duit yang kita dapat tadi, menjadi dana pada masjid. Masjid boleh guna banyak manfaat. Banyak kerja-kerja agama yang boleh dilakukan. Bantu orang miskin, kemudian jaga anak yatim, membiayai kehidupan masyarakat, membiayai ekonomi orang Islam, buka kedai runcit, buka banyak benda. Akhirnya masjid ini menjadi satu pusat tumpuan orang Islam. Kenapa dia? Kerana manfaat yang kita lakukan. Saya nak minta maaf, kadang-kadang masjid-masjid dia hanya beli van jenazah saja. Rugi dalam hidup kita. Van jenazah tu bergerak bila? Bila kita boleh naik? Bila kita mati baru boleh naik. Selagi mana kita tak mati, kita tak boleh naik. Minta maaf kalau ada masjid di masjid. Kadang-kadang setengah-setengah orang manfaat apa? Rugi pada kita. Jangan buat van jenazah. Tulis van masjid. Van masjid. Van ni boleh angkut. Orang hidup boleh angkut. Orang mati pun boleh angkut. Dua-dua boleh angkut. Kan manfaat tu. Ambil makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak ada kenderaan. Angkut datang sembahyang berjemaah. Kemudian bila habis je masa berjemaah, balik, hantar balik. Cara percuma je kita lakukan demikian. Banyakkan manfaat yang kita dapat dalam masyarakat kita. Ni van jenazah bergerak bila? Bila ada orang mati. Dah nak mati, kena bayar pula tu. Kena bayar lagi. 10 kilometer pertama percuma. Lepas tu setiap kilometer kena bayar. 2 kali mati kawan tersebut. Ni bukan nak sebutnya. Dah mati dah kena bayar lagi. Jangan demikian. Gunakan ni duit wakaf yang ada. Duit kita banyakkan kegunaan untuk orang Islam. Manfaat besar dalam hidup kita. Ini gambaran yang bagaimana kita boleh kuatkan ekonomi orang Islam melalui apa dia? Supaya kita tak menyesal bila kita masuk dalam kubur nanti. 2. Yang ketiga dan yang akhir sekali, amalan apa yang kita kena jaga sangat? Tolong jaga peribadi kita dan akhlak kita. Kita jaga kita. Yang akhir sekali, tolong jaga diri kita. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan syurga. Jangan sambil lewa ayah-ayah ibu-ibu. Kalau kalian cari syurga sambil lewa, kalian akan terlepas syurga. Terlepas syurga daripada kalian. Kalian jangan sambil lewa. Mendapatkan syurga ni kena bersungguh-sungguh. Lagi kita ruang ada masa kita, lagi itulah kita fokus mengejar. Lagi kudrat kita semakin kendur, lagi kita cari jalan mana aku nak dapat syurga. Jalan mana aku mesti dapatkan syurga dalam hidup aku ini sendiri. Lalu kita bekejar, datang masjid, bekejar untuk mewajahkan ahli-ahli syurga. Waktu mana atas dunia ni lagi? Orang tengok kita, orang cam. Oh, dia ni ahli syurga dah. Peribadi dia tak bercakap tentang dunia. Tak habiskan masa dia dengan dunia. Masa dia, hidup dia untuk akhirat. Dia fokus untuk akhirat. Tak ada lagi masa duduk depan TV tengok 7 hari mencintaiku dia pergi. Tak ada dah masa dalam hidup dia menghabiskan masa dalam hidup dia duduk depan TV tengok Gegar Wagangsa. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Tapi hari-hari dia fokuskan macam mana aku nak dapatkan syurga. Makna apa dia? Dia jaga diri dia. Kumis kita mula kita cantikkan dia. Janggut kita mula simpan kemas-kemas. Gambaran hari yang terakhir kita nak menghadap depan Allah. Pakaian kita pakaian kemas. Datang ke masjid ni pakai wangi-wangian yang indah. Pakai pakaian yang kemas. Jangan pakai sambil lewa. Datang dalam keadaan secantik-cantik pakaian.
Yang kita datang, berebut sahyam tamu. Berebut sahyam tamu. Bila sampai-sampai tengok orang lain dah berada pada sahyam tamu, kita menangis. Allah, terlepas aku peluang. Aku nak dahulu. Kita sebut demikian. Kita nak cepat masuk dalam syurga Allah. Beza di antara saf tamu dengan saf yang kedua. Dalam hidup kita. Berebut dalam hidup kita. Sehingga kan orang tahu kita ni ahli syurga. Semuanya tanda-tanda itu berlaku pada diri kita. Itu yang disebut kita jaga kita. Kita jaga kita dalam hidup kita ni dengan cara tubuh badan kita ni orang tahu. Cara bercakap kita, cara tubuh badan kita, lenggok bahasa kita, semua menggambarkan bahasa-bahasa syurga waktu mana penghujung usia dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga hati ibu dan ayah kalian. Tolong jaga hati mak dan ayah. Jangan menyinggung hati mereka. Saya tahu orang lelaki kita ni ramai yang dianya sibuk jaga hati isteri dan anak-anak dia, dia tak jaga hati mak ayah dia. Yang ni yang bahaya, wahai orang lelaki. Kalau kalian terlibat dengan mak dan ayah masih ada, tolong jaga mak ayah kalian. Jaga mak ayah kalian. Jangan kalian sibuk jaga anak dan isteri kalian. Bahaya sangat. Ramai dah orang kita ni, dia sibuk jaga hati isteri, jaga hati anak-anak, dia tak jaga hati mak ayah. Rela dia menipu mak ayah kerana semata-mata nak jaga hati isteri dan anak-anak dia. Rela dia, mak dia telefon pada dia, tak balik ke? Mak nak buat jamuan cuti ni. Dia jawab, tak boleh mak, saya banyak kerja. Padahal dia berjanji dengan isteri dia dan anak-anak dia nak melancong ke tempat lain. Bila demikian mak dia kata, kalau begitu tak apalah, mak tak tunggulah kamu. Mak nak buat kenduri, kalau kamu balik nak juga sembelih lembu-lembu ke, ayam-ayam ke, nak buat jamuan kesyukuran dan sebagainya. Tapi kamu tak balik, mak tak buat. Katanya mak dia tersebut. Tiba-tiba bila cuti, dia bawa anak isteri dia pergi melancong tempat lain. Pergi ke Wuhan pula tu. Pergi ke, nak sebutnya pergi tu, ambil gambar. Isteri dia ambil gambar. Isteri dia ambil gambar. Isteri dia ambil gambar. Laga kepala dengan dia. Letung-letung laga kepala. Post dalam Instagram. Post dalam Facebook. Post dalam Instagram. Post dalam Facebook. Kebetulan mak dia ni ada Instagram juga. Mak dia pun tengok je. Oh, anak aku dah pandai menipu aku sekarang. Dulu sebelum dia kahwin dengan perempuan ini, dia tak pandai nak menipu aku. Sekarang sejak dia kahwin dengan perempuan ini, dia dah mula menyinggung hati aku. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Mak kita ni terasa hati dengan kita. Ayah kita ni terasa hati dengan kita. Disebabkan kita melebihkan isteri kita dan anak-anak kita. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan boleh masuk syurga ke tuan-tuan? Bila mak kita terasa hati dengan kita, tak masuk syurga, tertutup pintu syurga untuk diri kita. Tak ada dah pintu syurga untuk diri kita. Tu yang menyebabkan kosong amalan. Masuk dalam kubur tu, kosong amalan. Mak kita tak reda pada kita. Ayah kita tak reda pada kita. Ayah kita terasa hati. Besar tuan-tuan. Hati ayah ni, hati ayah, hati mak, dua-dua kena jaga. Mak kita kena jaga, ayah kita kena jaga. Mak mertua kena jaga, ayah mertua kena jaga. Buatnya kahwin 8 orang kena jaga. Nak sebutnya, nak gambarkan dalam hidup kita, besarnya hati-hati mereka tersebut. Kerana Rasulullah sebut, ridallah ala ridal walidain, saqtallah ala saqtil walidain. Redha Allah di bawah keredaan kedua ibu bapa kami. Kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kami. Jangan singgung. Jangan singgung hati mak ayah. Kalian baliklah jumpa dengan mak ayah. Kalian minta ampun dengan mereka. Tanya betul-betul daripada hati mak, tanya hati mak kita, mak terasa hati tak dengan saya? Mesti mak akan sebut, ya, mak terasa hati dengan kamu. Dalam hidup kita ni, bila mak terasa hati, jangan harap kita dapat syurga Allah. Tak dapat dah pada diri kita. Redha Allah. Allah redha ni dasar pada redha mak dan ayah kita. Jaga-jaga wahai orang lelaki. Kalian sibuk jaga hati isteri kalian. Kenapa sibuk jaga hati isteri? Isteri tengking kita. Sebab isteri bercakap kasar dengan kita. Saya nak pesan pada orang perempuan pada malam ni. Orang kesang tua ni, jangan ada seorang pun perempuan-perempuan yang mengangkat suara di hadapan suami kalian.
Kalian angkat suara di hadapan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian yang lakukan. Tak ada seorang pun yang boleh tersamak keadaan itu. Jangan angkat suara depan suami. Bila terangkat suara depan suami, penyakit yang datang pada suami. Penyakit apa dia? Penyakit takut bini dipanggil. Dalam tak sedar kita takut dengan isteri kita. Dalam tak sedar kita mula jadi rasa takut. Rasa perasaan takut. Takut tu kitanya, ada orang jawab, bukan takut ustaz, sayang dia sebut. Padahal dia takut. Dia tipu je dia sebut sayang. Dia bukan takut, bukan dia sayang. Dia takut. Dia timbul dah perasaan dalam jiwa dia. Isteri dia tengking dia. Isteri dia cakap kasar depan dia. Ibu-ibu, bila ibu-ibu cakap kasar depan suami ibu-ibu, ibu-ibu ingat, bila ibu-ibu meninggal dunia, masuk dalam kubur, boleh masuk dalam syurga Allah ke? Suami tak reda, jangan harap masuk dalam syurga Allah. Kenapa diam semua orang kesang tua ni? Macam pernah kena je ni. Sebut. Macam pernah kena di kalangan kita. Nak gambarkan pada kita, dalam tak sedar kita. Ni penyakit dalam tak sedar. Yang kita sedang alami dalam hidup kita. Mula kita takut. Takut dengan isteri itu melampaui. Sampai peringkat isteri sebut, jangan pergi masjid. Masjid pun dia tak pergi. Masjid pun dia tak pergi. Isteri dia kata jangan kawan dengan orang ni. Orang ni pun dia tak tegur. Nak sebutnya dia takut dalam hidup dia sampai tahap demikian. Jaga-jaga tuan-tuan. Jangan jadi demikian. Malu kita depan Allah nanti. Malu dalam hidup. Orang perempuan pun jangan malukan suami lah. Jangan malu sangat pada suami kalian. Jadilah muslimah yang baik. Muslimah yang baik ni apa dia? Dia pandai menghargai. Allah kurniakan dalam hidup dia ada suami. Ini satu rahmat yang besar dalam hidup. Jangan mempelekehkan suami. Jangan suka sebut, memang bapa engkau tu macam tu. Jangan sebut kalimah-kalimah mereka. Orang lelaki ni belum kahwin, memang banyak mulut. Tapi lepas kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Ni perangai orang lelaki kita. Tambah orang Melaka, lagi teruk. Nak sebutnya disimpan dalam hati dia. Tapi orang perempuan, belum kahwin tak ada mulut. Dah kahwin, mulut dekat mulut. Mulut dekat mulut. Kenapa dia nak luruskan rumah tangga dia? Di saat mana dia nak meluruskan rumah tangga itulah dia sedang menyinggung hati suami dia. Itu yang kena jaga dalam hidup kita. Berhati-hati dalam tutur bicara. Kerana ada ramai yang terasa pada diri kita. Bila kita terasa, yang terasa sungguh dengan kita siapa? Ibu dan ayah kita. Jaga kita dalam keadaan demikian. Ni tak takut dalam hidup tu sampai peringkat. Saya pernah ni duduk minum dengan sahabat tengah minum tu bunyi handphone tu, kering bunyi. Dia tengah minum tu jatuh gelas ni. Jatuh gelas. Dia tanya kenapa? Isteri saya telefon ustaz dia sebut. Isteri saya telefon nampak pucat dia. Kita kata, apa masalahnya isteri? Ya ke isteri kamu? Ya ustaz, dia pun tunjuk. Tengok ni ustaz, isteri saya ni telefon. Kita pun tengok. Nama dia tulis tu Lang Sui, dia tulis tu. Lang Sui tu dia tulis. Isteri dia tu nama Lang Sui. Ada seorang tu dia tulis Singa Lapar. Nak sebutnya nama isteri dia buat demikian. Allahu Akbar. Kita kata jawab. Kita kata kita dengar. Isteri kamu nak kata apa? Dia pun buka tu, dia bagi salam. Assalamualaikum dia sebut. Assalamualaikum tu isteri tanya, kat mana? Katanya isteri. Tak jawab salam suami. Tengking tu, kat mana? Dia pun jawab, kat kedai. Buat apa? Minum air. Minum dengan siapa? Dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Ahmad Dasuki mana? Dia tanya. Tanya lagi. Dia pun sebut Ustaz Ahmad Dasuki yang cerita bab mati tu lah. Dia sebut demikian. Bohonglah katanya isteri. Bohonglah dia sebut. Mana ada Ustaz Ahmad Dasuki nak minum air dengan kau tu dia sebut. Katanya isteri dia. Lepas tu bila nak balik? Kejap lagi balik lah katanya isteri. Depan kita ni, kita dengar ni. Dia boleh sebut demikian. Kejap lagi abang balik. Kejap lagi. Tak ada. Sekarang juga balik katanya isteri dia. Suruh balik itu dia pun tekan handphone. Saya balik dulu ya ustaz dia sebut. Balik terus dia. Allahu Akbar. Dia tu pula ustaz tu tak tahan. Ustaz pun takut bini juga dia. Nak gambarkan malu je kita dalam hidup. Gambaran bagaimana orang kita ni sampai demikian dalam hidup mereka. Ni kena jaga-jaga pada diri kita. Yang seterusnya, tolong jaga hati jiran tetangga kita. Jangan sakitkan hati jiran. Kalau tuan-tuan nak suruh jangan kosong amalan. Jaga hati dengan jiran.
Jangan tak bertegur sapa dengan jiran. Jangan buat khianat dengan jiran. Jangan buat khianat dengan jiran. Ada seorang perempuan zaman Rasulullah bangun malam, tahajud malam, kemudian siang hari dia berpuasa sunat. Malam tahajud, siang hari puasa sunat. Tapi setiap kali mana berbuka puasa, dia simbah sisa-sisa makanan ke rumah jiran sebelah. Suatu hari dia meninggal dunia. Bila tanya kepada Rasulullah, bagaimana kesudahan dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, hiya finnar, dia dalam neraka Allah SWT. Dalam neraka. Jangan buat khianat pada jiran. Jangan ambil tanah jiran. Jangan ambil. Walaupun sejengkal. Tak padan kita ambil tanah orang. Sejengkal, 7 petala bumi dibalut di tengkuk kita di padang mahsyar Allah SWT. Jangan ambil hak orang. Jangan. Tak berbaloi dalam hidup kita. Nak kena jaga dalam hidup kita demikian. Kemudian tolong jaga hati anak yatim, tuan-tuan. Jaga hati anak yatim. Jangan singgung hati anak yatim. Saya yakin di kawasan tuan-tuan ni ada anak yatim. Jangan kita biarkan anak yatim ni menangis teresak-esak malam hari, mengadu pada Allah. Tak ada orang ambil berat terhadap saya ya Allah. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sampai anak yatim mengadu pada Allah, bergegar arasy Allah. Lalu turun malaikat sumpah seranah pada kita. Malaikat sebut, celakalah penduduk ini, kerana dia tak mempedulikan terhadap anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Allah Subhanahu wa taala sebut, kamu tahu siapa yang pembohong terhadap agama? Orang yang tak peduli pada anak yatim. Kalau di kawasan tuan-tuan dah ada rumah jaga anak-anak yatim, tanda orang kawasan tu tak peduli anak yatim. Tak layak anak yatim berada di rumah jaga anak-anak yatim. Anak yatim kena jaga oleh ibu dan ayah dia, bukan dijaga oleh jagaan rumah anak yatim. Bila ada rumah anak yatim, tanda masyarakat tersebut tak peduli pada anak yatim. Tak peduli pada anak yatim. Jaga-jaga tuan-tuan. Suatu saya nak sebut pada tuan-tuan, anak-anak yatim biar dijaga oleh mak dan ayah, mak mereka tersebut. Mak tu jaga. Manakala kita orang Islam, tugas kita apa dia? Tiap-tiap petang pergi tanya khabar mereka. Tanya khabar anak-anak tersebut. Yuran sekolah macam mana? Buku-buku pengajian kamu macam mana? Kena ada satu tim yang kerja untuk tanya khabar. Tanya-tanya. Begitulah yang Rasulullah lakukan di kalangan sahabat-sahabat. Cuma kita ni kalau sangat pergi tanya khabar anak yatim, lama-lama orang tak sebut. Tu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim tu. Tu yang menyebabkan akhirnya pandangan kita jadi rosak dan buruk. Saya pohon kemaafan di atas ketelanjuran bahasa yang saya gunakan pada malam ini. Mudah-mudahan malam yang baik ini Allah jadikan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Allah bagi peluang pada kita untuk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas jemputan di tempat tuan-tuan ini. Saya rasa berbangga untuk saya dapat datang di kawasan kampung yang saya tak pernah terfikir saya akan jejak kaki di kampung ini. Alhamdulillah saya datang di kampung tuan-tuan ini. Tiba-tiba datang ke masjid di yang tempat yang semua orang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Saya harap malam yang baik ini saya akan berjumpa lagi. Kita akan berjumpa, berjanji di kalangan kita untuk berjumpa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua di kalangan kita ni layak duduk di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran kita untuk menjadikan kita sehamba-hamba Allah yang paling soleh di atas muka bumi ini. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, suka saya nak sebut kat bawah nanti ada kitab yang saya karang ni. Ni di antara kitab-kitab yang saya karang ni, kitab persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, nak buat apa dia? Amalan apa yang patut kita lakukan? Tak, pagi tadi saya bagi ijazah kepada jemaah di masjid. Saya lupa nama masjid tadi. Masjid Johor. Masjid itulah, senang ceritanya. Saya ijazahkan satu doa yang Rasulullah ajar pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sebut, wahai Abu Hurairah, nak tak kalau sekiranya aku ajar kamu doa dekat nak meninggal dunia, kamu nampak dah tanda-tanda kamu akan mati, kamu akan menghadap depan Allah, kamu baca doa ni, lalu kamu baca, kamu meninggal dunia lepas pada sebut, tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam api neraka Allah. Kitab ni saya khususkan untuk kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu hafal doa ni.
pada muka surat 47 dalam doa ni, dan kita ajar pada mak dan ayah kita. Saya bila saya dapat daripada guru saya cerita Rasulullah ajar pada Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat. Bila ajar pada sahabat-sahabat, yang menyebabkan sampai pada guru saya waktu mana saya belajar ke Al-Azhar Mesir dahulu. Kemudian guru saya disebut, saya baca, kemudian kamu semua ikut. Kami ikut bacaan guru saya. Bila kami ikut saja bacaan tersebut, lepas pada habis saja baca tu, guru kami sebut, saya ijazahkan doa ini pada kalian semua. Lalu kami jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ini. Tuan-tuan ikut yang saya baca. Hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada setiap yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ya? Dan tuan-tuan ajar pada keluarga-keluarga kita. Ingatlah, saya telah bagi ijazah doa ini, tuan-tuan ijazahkan pada orang lain pula, supaya mereka dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar ini. Doanya kita baca, saya baca, tuan-tuan ikut. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, nanti jemaah balik ajarlah pada keluarga masing-masing. Dalam PKP baru ni saya karang kitab ni, bagaimana nak kematian kita husnul khatimah. Ini di antara kitab yang penting juga. Dalam ni pun banyak juga doa-doa. Kalau tuan-tuan boleh, bila kita pergi ziarah orang sakit tu, bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu kan. Bila ziarah orang sakit, bagi je kitab macam ni, dia tengok tajuk kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu, senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat kita sebut. Jadi mudah-mudahan dia akan panjang pahala-pahala yang berterusan pada diri kita. Ni pun satu cara untuk kita nak suruh orang kita ni bila meninggal dunia semua mati masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita harap dapat demikian. Saya karang beberapa buah lagi kitab, antaranya kitab ni Syurga Ganjaran Terindah. Ini antara kitab yang paling saya baca, saya karang, saya baca balik. Kalau ada ustaz-ustaz dan ustazah pada malam ni yang hadir ni, tolonglah buat kuliah di masjid masing-masing. Saya karang kitab Malam Tama di Barzakh, kemudian Perjalanan Nota Ajal Mukmin. Kemudian saya karang beberapa buah kitab cerita tentang mengenai suasana perjalanan kita pada masa yang akan datang nanti. Mudah-mudahan orang kita dapat manfaat demikian. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz dan satu college tahfiz yang saya bangunkan. Ni saya bangunkan, saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka belajar. Seorang-seorang kita tanggung tersebut sebanyak lebih kurang RM3,500 seorang. Kita tanggung anak-anak ni sendiri. Dan alhamdulillah pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Saya bangunkan di Kelantan sekolah, saya bangunkan di Jalan Tok Pahang, saya bangunkan juga di Shah Alam,
saya bangunkan juga yang disebut di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan nak pergi Pulau Langkawi, saya jemput dan alu-alukan datang ke sekolah saya. Jangan pergi tengok helang je dekat Langkawi, jangan. Pergi sama datang ziarah ke sekolah saya. Di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya, saya beli tanah dengan seorang makcik. Makcik itu wakaf separuh, saya bayar separuh. Elok habis saya bayar, meninggal dunia makcik tersebut. Allahu Akbar. Kemudian saya bangunkan sekolah tahfiz di tempat tersebut. Saya bangunkan sekolah tahfiz di tempat tersebut dan saya ambil anak-anak yatim, orang miskin untuk dibiayai mereka belajar tersebut. Dan yang terbaru saya bangunkan di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu bila ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah pada saya seluas lebih kurang 8 ekar setengah. Dia wakafkan tanah tersebut untuk saya bangunkan sekolah tahfiz. Alhamdulillah, saya bangunkan masjid, saya bangunkan bangunan, saya cari dana-dana melalui jualan kitab-kitab macam ni. Kemudian daripada derma-derma dan impak-impak yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita lah. Alhamdulillah, setakat ni ya, sahabat-sahabat orang Islam kita ni banyak membantu. Dah 10 tahun lebih dah saya melalui saat yang sebegini. Tiap-tiap bulan saya memerlukan lebih kurang 400,000 lebih untuk membiayai mereka ini. Satu lagi saya tolong di Selatan Thailand. Di Selatan Thailand, bila saya pergi dalam 8 tahun yang sudah, saya tengok ada anak-anak yatim, kecil-kecil anak yatim piatu. Bapa mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak yatim tersebut, saya tanggung mereka belajar. Asalnya 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana untuk mereka sebanyak lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Mereka sujud. Selama 3 jam mereka sujud. Dan madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum madu tu muntah keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang kena kencing manis teruk, saya masukkan dalam bentuk kapsul macam ni. Saya campur dengan minyak zaitun dan habbatus sauda, madu. Kemudian dia buat amalan, makan madu dan habbatus sauda ni, turun kadar gula dalam darah dia. Seorang Kedah yang dia kena bacaan gula sampai 20 lebih bacaan gula dia dalam darah dia tersebut. Kemudian dia buat amalan 2 minggu, alhamdulillah Allah turun kadar gula dalam darah dia menjadi 6 ataupun 7. Saya pernah kena batu karang, minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Rasulullah suruh kita buat amalan, minum air madu. Rasulullah kata kalau kamu nak rasa nikmat air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Alhamdulillah, tuan-tuan, adalah sikit dalam tempoh ni tak boleh nak masuk. Madu-madu daripada Thailand ni tak boleh masuk ni kerana kita border kita ditutup ni. Ada baki sikit lagi lah. Mudah-mudahan Allah jadikan jadi manfaat untuk diri kita lah. Dan bila saya buat di Shah Alam tu, saya buat pusat rawatan Islam, datang mengadu, Ustaz, malam-malam mimpi air, mimpi rumah lama, kemudian gigi bunyi kak gigi, kemudian tengok budak kecil dalam mimpi-mimpi. Apa benda ni Ustaz? Bangun tidur je sakit sendi, tubuh badan sakit. Kenapa ni Ustaz disebut demikian? Ramai orang datang mengadu. Saya jawab, ni gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je kita. Tapi kena gangguan saka ni, kita jadi cepat panah baran. Kita jadi cepat nak marah pada orang. Kita jadi rasa tak selesa hidup. Gangguan saka ni. Lalu, tuan-tuan saya bentukkan dalam bentuk lotion macam ni. Tuan-tuan ambil je minyak lotion ni, tuan-tuan sapu malam-malam kat belakang. Sapu sikit-sikit je. Kemudian sapu di sendi-sendi. Di segenap sendi-sendi kaki kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah keluarkan sikit demi sedikit gangguan yang berlaku pada diri kita di sini. Kalau tuan-tuan tak boleh yang lain tu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet ni, kalau tak dapat juga yang lain, tolong pakai ambil pamphlet ni. Balik nanti share dalam Facebook dan Instagram masing-masing. Kemudian di pamphlet ni ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergilah mana-mana bank, diri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Niat untuk arwah ayah kita dan arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan jangan risau. Setiap infak kita mengkayakan diri kita balik. Tuan-tuan kena ingat macam tu. Contoh yang mudah, tuan-tuan nak tengok orang yang berinfak kaya, Facebook. Facebook tu dia bagi percuma je pada orang, tapi kaya-kaya tokel dia.
Tengok tuan-tuan, tengok bagaimana Allah jadikan demikian. YouTube cuma je. Kita tengok cuma je dia buat. Tapi Allah kayakan token dia. Tengok bagaimana Allah jadikan demikian. Gmail ni anak-anak kita yang terlibat dengan bidang internet ni. Semua ni dia bagi cuma je. Dia bagi cuma. Tapi lepas tu dia jadi kaya. Kaya daripada mana? Allah bagi sumber dalam hidup dia. Demikian juga kita. Kita sedekah, Allah kayakan kita. Yang bimbang dalam hidup kita demikian. Dan setiap sedekah tu dia balik semula pada kita. Dia bukan balik pada orang, tak. Dia balik pada diri kita. Kejap lagi saya nak minta supaya petugas-tugas bergerak untuk tabungan ini. Bila bergerak je tabungan nanti, kebetulan dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasanya yang RM1. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan akan menyesal nanti. Masukkanlah yang RM50 dan yang RM1 tadi. Di akhirat nanti kita jumpa balik yang kita sumbangkan itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dan Allah jadikan kemudahan pada kita, dan saya harap supaya petugas-petugas bolehlah bergerak untuk yang kita nak buat kutipan khusus untuk gerak kerja masjid, nak menggerakkan lagi program-program dakwah yang banyak lagi ni. Ni ada petugas-petugas ni. Ada yang sebut, dia kata, Ustaz, Allah tak bawa duit malam ni Ustaz. Ya, duit tak ada, tapi jam-jam ada, jam ada, handphone ada, masukkan dalam tabung tu. Mudah-mudahan demikian. Semua tu manfaat yang kita boleh gunakan pada masa yang akan datang nanti. InsyaAllah makcik-makcik yang kat bawah tu boleh masuk gelang-gelang emas, boleh masuk. Kita tengok kan. Mana dah tahu gelang emas kita jumpa balik di akhirat nanti, insya-Allah. Bukan mana dah tahu, insya-Allah jumpa balik keadaan yang kita infakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna, ya Allah, tolong belah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Fa innaka bina rahim, kerana sesungguhnya kamulah yang maha belah kasihan pada kami semua ini ya Allah. Wala tu'azzibna, ya Allah, jangan sekali-kali kamu azabkan kami dengan virus ini ya Allah. Fa innaka alaina qadir, kerana kamu berkuasa di atas segala sesuatu pada kami ya Allah. Waltuf bina, ya Allah, tolong lemah lembutlah dengan kami ini ya Allah. Waltuf bina ya Allah, innaka antal latiful khabir, sesungguhnya kamu maha lemah lembut dan juga maha belah kasihan dengan hamba-hamba ini ya Allah. Allahumma zayyinna bizinatil Quran, ya Allah, hiasilah perjalanan hidup kami ini dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna bikaramatil Quran, muliakanlah hidup kami dengan kemuliaan Al-Quran. Washrafna bisyarafatil Quran, tinggikanlah kedudukan kami dengan ketinggian kedudukan Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Quran, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga kamu dengan syafaat Al-Quran. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana, ya Allah, jadikanlah setiap perkataan kami Al-Quran yang menjadi hujjah pada kami ya Allah. Wala taj'al Qur'ana hujjatan alaina, jangan kamu jadikan Al-Quran sebagai penghujjah pada kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.